Okay, kelas kita sambung lagi tadi tentang soalan example 2A tadi so saya dah dapatkan expression ini in terms of R cos theta tolak alpha nya. Okay, jadi kita berbalik kepada soalan yang asal. Jadi maksudnya sebabkan yang ini sama dengan 8, so saya boleh tukarkanlah jadi maksudnya set 74 ni tadi cos theta tolak dengan 35.5 darjah ini. So this one sama dengan 8 Jadi kegunaan dia adalah untuk kita selesaikan satu trigo equation macam ini Sebab kita ada dua benda kat sini ialah cos theta dengan sin theta Jadi susah untuk kamu tukarkan dia. Sebab biasanya kalau kita nak solve satu equation, kita akan jadikan dia semua in terms of cos sahaja ataupun in terms of theta sahaja, ataupun hasil darab di antara sin dan juga cos Jadi senanglah untuk kita solve. Tapi sekarang hasil tambah, satu sin satu cos, dan kita tak boleh nak simplify dia lagi. Jadi kita akan tukarkan dalam bentuk sama ada R cos ataupun R sin theta tambah tolak alpha. Jadi yang ini kita gunakan di sini. Jadi maksudnya sekarang saya akan ada cos theta tolak 35.5 darjah ni, so dia samalah dengan 8 per set 74. So dekat sini kita ada nilai positif. Maksudnya saya nak theta tolak dengan 35.5 darjah ni nanti dia adalah arc cos 8 per dengan set 74. So yang ini kamu boleh tekan kalkulator lah untuk dapatkan dia punya basic angle, which is 21.6 darjah. So as usual, kita nak dapatkan nilai cos yang positif. Jadi cos yang positif somewhere here lah, sini satu dan sini lagi satu, 21.6 darjah. So dekat sini pun 21.6 darjah. So saya tandakan dulu di sukuan cos yang positif itu, saya tandakan dulu saya punya basic angle which is 21.6 darjah tu tadi. So daripada situ nanti saya akan dapat, oleh sebab itu theta tolak 35.5 darjah ni tadi, so dia samalah dengan so kita akan ambil dekat sini ada tolak 35.5, so should be, kalau dalam soalan tu dia minta kita daripada 0 sampai 360 kan, theta tu daripada 0 sampai 360. Jadi bila ada tolak ni, maksudnya kita akan ambil theta daripada negatif 35.5 darjah sehinggalah 360 kita tolakkan dengan 35.5 darjah. Tak apalah, saya akan saya tak tuliskan dah, saya ingatlah dekat situ kita kena ambil satu sudut negatif. So apa kata saya ambil sudut di sini satu, iaitu negatif 21.6 darjah. The other one is 21.6 darjah itu. Dan kita ada satu yang sudut negatif dekat sini. Satu lagi adalah sudut yang positif, iaitu 21.6 darjah. Kemudian satu lagi yang kita buat satu pusingan daripada sini sampai ke sini, iaitu 360 tolakkan dengan 21.6. Rasanya dia termasuk dalam selang yang 360 tolak 35.5 tu. So saya ambil satu lagi. So hopefully you all know how to do this sebab saya dah pernah tunjukkan contoh sebelum ni. So satu lagi adalah 338.4 darjah ataupun kamu ambil je lah beberapa jawapan, nanti tengok masa jawapan akhir tu dia masuk tak dalam range. Mana-mana yang kalau katakan tak masuk dalam range, kamu buanglah, keluarkan dia. Jadi so sekarang nanti theta ni samalah dengan kita akan tambahkan balik all the sudut. So yang ini dia akan jadi 35.5 tolak 21.6 darjah, which is 57.1 darjah. Kemudian yang ini kita akan tambahkan dengan 35.5, iaitu kita akan dapat mana ni nilai dia, sorry yang kat depan ni minta maaf yang ini tadi 35 tolak tu, yang ini kita dapat 13.9 darjah. Kemudian yang ini nanti kita tambahkan, ini baru dapat yang ni tadi 57.1 darjah. Saya terambil yang sudut mula-mula yang ini pula saya yang negatif dulu. Negatif dapat ini, kemudian ini dapat ini. Kemudian kalau yang
338.4 ni saya just masukkan sajalah kat sini. Bila saya tambahkan dengan 35.5 tu, kita dapati jawapan dia dah lebih besar daripada 360. So kita tak tolak lah. Yang ini kita tak mahu, kita tak masukkan lah. Jadi jawapan kamu hanyalah yang di sini. So itulah kegunaan R sin dan juga R cos ni lah. Katalah kita ada satu lagi 5 sin theta, kemudian kita ada tambahkan dengan 12 cos theta equal 9. Ini pun sama jugalah. Kita nak selesaikan satu persamaan trigo. So saya akan ambil yang ini, yang sebelah kiri ni, tambahkan dengan 12 cos theta ni. So dia akan sama dengan R. Kita tengok kat depan ini ada sin. So kat depan ini akan jadi sin. So sini akan jadi theta. Sini ialah tambah, maka kita gunakan tambah. Kalau sin dia ikut saja yang kat tengah ni kan, tambah. So saya terus cari nilai R, iaitu set macam biasalah. 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So ini set 169, which is 13. Kemudian alpha saya terus gunakan arctan B over A. Yang sebelah sini bahagikan di sana. So ini adalah 12/5. So saya akan dapat dia punya acute angle dekat situ. Kat mana nilai dia, ada kat belakang ni. Acute angle dia adalah 67.4 darjah. So this 5 sin theta tambahkan dengan 12 cos theta can be written as 13 sin theta tambah 67.4. Kadang-kadang dalam soalan digunakan X. Kalau katakan X, kamu tulislah dekat sini sin X kan, tambah dengan 12 cos X. So sini samalah dengan 13 sin. Jangan lupa lah kat sini adalah X tambah 67.4 darjah. So hati-hatilah sama ada digunakan theta ataupun X. Yang alpha ni sama je lah, tak ada masalah. Jadi yang kita nak selesaikan nanti, persamaan dia adalah yang di sini. So yang ini saya gunakan yang inilah yang saya dah cari tadi, iaitu theta tambah dengan 67.4 darjah ni. So saya samakan dengan 9. Jadi kita akan ada sin theta tambah 67.4 darjah ini. So sama dengan 9 bahagi 13. So theta tambah ini kan. So ini samalah dengan arc sin 9/13. Cari dia punya basic angle, tekan kalkulator. So dapatlah 43.8 darjah. So yang ini nilai sin yang positif. So sin yang positif kita akan ada pada sukuan pertama dan juga sukuan kedua. 43.8 darjah. Tandakan dia punya basic angle 43.8 darjah. Jadi maksudnya sekarang saya akan ada, oleh sebab itu theta tambah 67.4 darjah. Ini ada adjustment sedikit lah. Bila kamu nak mencari nilai sudut nanti, dia terletak di antara kosong tambah 67.4 darjah, and then kurang daripada 360 kita tambahkan dengan 67.4 darjah. So kalau ikut yang itu, saya akan dapat dekat sini dia adalah 43. 43. Yang 43 ni pun saya rasa dah tak termasuk. Kalau tambah dia tak termasuk lah yang ini. So saya terus ambil yang sini. Yang ni saya tak ambil. Saya ambil yang sini sebab saya nak yang terletak antara 67.4 sampai 360 campur tu kan, 67.4. So saya ambil yang di sini 180 tolak ini. So saya dapat kat sini 136.2 darjah. The other one will be yang apa tu, 360 tambahkan 43.8, which is 403.8 darjah. Jadi saya ambil yang itu. So theta ni bila saya tolak balik nanti, dekat sini dapatlah 68.8 darjah. Yang dekat sini adalah 336.4 darjah. Kamu jangan risaulah yang tentang ni, masa bila kita nak ambil ke tidak kat sini. Kamu boleh ambil saja kalau dekat level ni kamu mungkin boleh ambil 43.8 darjah. Kemudian kamu ambil lagi yang ni 180 tolak 43.8. Kemudian kita ambil pula yang 360 tambah
43.8 tapi bila kamu dah tolak balik dengan 67.4, make sure your final answer ni dia mesti terletak di antara 0 hingga 360 darjah. So mana-mana yang jadi sudut negatif ke ataupun lebih besar daripada 360 darjah, kamu just buang saja daripada jawapan akhir kamu lah. Okay? Yang itu kalau kamu tak nak tukarkan dia punya range tu daripada apa ke apa. So kalau katakan nak tukar macam ni, saya dah tukar range dia daripada 67.4 darjah sampailah 360 tu kita tambahkan dengan 67.4, jadi saya akan dapat jawapan hanya yang di sinilah. Jadi bila saya dah pastikan range saya tu betul, so bila I tolak balik dengan sudut ini, saya tak risaulah dah. Saya punya jawapan tu memang terletak di antara 0 dan juga 360 darjah. Okay. Jadi dekat situlah kegunaan untuk this expression untuk selesaikan persamaan. Okay. Kemudian ada satu lagi example 3. Kita lihat pada example 3. Kat sini saya nak tunjuk satu contoh yang mana kita akan gunakan ada kalanya dia punya nilai X tu dia bagi dalam radian mode in terms of pi. So saya akan tunjukkan satu contoh macam mana cikgu bagi jawapan dalam bentuk radian lah. Okay. So kita tengok kepada example 3. So saya ada express ini adalah dia punya expressionnya yang kita nak tukarkan. Tolak dengan 8 cos theta. Okey. Adalah dalam soalan tu Kemudian disuruh cari maximum and minimum values and then solve the equation. Yang ini sama dengan 6 So yang inilah equationnya. Yang last tu lah yang saya ambil. Kemudian dia bagi theta tu terletak di antara 0 hingga 2 pi in terms of pi. So kita nak jawapan in terms of pi. So tak ada apa, kita just gunakan radian mode saja. So yang ini saya akan tukar dia menjadi 8 cos theta ni. So apa kat sini kelas? Sini ada sin. Jadi sini r sin follow. Okay, sini akan jadi theta. Okay, jadi maksudnya sini tolak. So sini tolak dengan alpha. Okay, saya terus cari saya punya r. R ni adalah 5 kuasa 2 tambahkan dengan 8 kuasa 2. Okay. So dekat sini saya dapat set 89. Right. Kemudian saya terus mencari alpha. So alpha adalah arctan 8/5. Okay, 8/5. So ni you tekan calculator. So kita akan dapat 8/5 ni adalah 58 darjah. So kalau you nak tukarkan dalam radian mode ataupun in terms of pi, okay, kamu akan buat macam ni lah. Bahagikan dengan 180 darab dengan pi. So yang ni tekan calculator. So kita dapatlah 0.322 pi. 0.322 pi. Kalau kamu tekan terus yang ini 58 bagi 180 darab dengan pi, tekan shift pi tu kita akan dapat juga mungkin saya tak ingat berapa nilai dia ada juga dalam bentuk perpuluhan lah, 0.0210 macam tu lah. Boleh jadi juga macam ini kalau dalam radian lah. Yang ini nilai in terms of pi. So yang ini kalau you divide dengan pi, kamu akan dapat nilai 0.0322 ni lah. So yang mana satulah tapi biasanya kita akan gunakan yang in terms of pi ni lebih mudah. Caranya ialah macam ini sahaja. 58 bagi 180 darab pi. So nilai yang kat sini yang ini kita tulis in terms of pi. So sekarang saya akan dapat, jadi maksudnya 5 sin theta tadi tolak dengan 8 cos theta ini. So saya boleh tulis dia sebagai set 89. Kemudian saya akan ada sin. Sini ialah theta tolak dengan 0.322 pi. So this is my expression tadi. Jadi sekarang saya nak selesaikan adalah yang ini sin theta tolak 0.322 pi ini tadi. So samalah dengan berapa dia bagi tu? 6 So nilai dia adalah 6. Jadi saya buat macam biasa juga. Tolak dengan 0.322 pi ni. So samalah dengan 6 per dengan set 89. This is a positive value. So theta tolak 0.322 pi ni tadi samalah dengan arc sin
Okay, 6 per set 89. So I take the basic angle, which is 39.5. 39.5 pun saya boleh tukar dia sebagai 39.5 bagi dengan 180 darab dengan pi. So dekat sini saya akan dapat satu nilai in terms of pi, which is 0.219 pi. 0.219 pi. So saya dapat saya punya basic angle pun in terms of pi. Jadi sekarang saya nak sin yang bernilai positif. So maksudnya sin yang bernilai positif akan berada di sukuan pertama dan sukuan kedua. So now my basic angle bukan lagi 39.5 darjah tu, tapi saya boleh tulis dia sebagai 219 pi. Dan di sini juga adalah 0.219 pi. Jadi selepas itu nanti saya akan cuba menyelesaikanlah persamaan ini, tapi saya akan gunakan semua sekali in terms of pi. Sama je kalau katakan kamu lebih selesa menggunakan darjah, degree, kamu boleh je gunakan darjah, degree, tapi nanti make sure your final answer tu you tukar dia menjadi pi. Kan? Dah tahu dah macam mana cara nak tukar tadi kan? Itu pun boleh juga tak ada masalah, cuma saya just nak show yang ni saja. Okey, jadi sekarang theta tolak dengan 0.322 pi ni tadi. Okey, so samalah dengan saya akan ambilkan saya akan ambil beberapa nilai di sini, kemudian satu sudut di sana. Jadi dekat situ saya ambil 0.219 pi. Kemudian satu lagi yang sudut dekat sini, so dia akan jadi pi tolak dengan 0.219 pi ataupun 1 dalam kurungan 1 tolak 0.219 pi, which is 0.781 pi. So saya dah dapat jawapan yang itu. Rasanya yang itu je lah kot dalam range-nya, ataupun kalau nak letak satu lagi pun tak apa, nanti boleh tolak semula. Jadi maksudnya theta ni adalah kita akan tambahkan balik tambahkan balik 0.219 tambah 0.322. So saya dapat kat sini 0.541 pi. Satu lagi jawapan saya, yang ini pun saya tambah juga. Yang ini tambahkan dengan itu, so saya dapat 1.103 pi. Jadi kalau saya cek jawapan saya ini memang terletak di antara kosong dan juga less than 2 pi. Kedua-dua jawapan saya ni. Jadi yang ini adalah saya punya final answer in terms of pi ataupun dalam radian mode. Jadi satu cara lagi, boleh saja kalau kamu nak gunakan darjah, dekat sini nak gunakan degree. So dekat sini pun kamu gunakan theta tolak 39.5 darjah. Yang ini gunakan darjah. Macam biasalah gunakan darjah sampai kamu dah dapat jawapan akhir dalam darjah. Tapi sebelum ni kamu terus tukarkan. Katalah kamu dapat dalam degree kan, satu jawapan dalam degree macam ni. Lepas tu jawapan akhir nanti kamu boleh tukar. Ambil yang ini, katalah nilai apa kat sini kan. Yang ini kita bahagikan dengan 180, kita darabkan dengan pi. Nilai satu lagi kat sini pun bahagi dengan 180 darab pi. So macam ini pun boleh kalau pelajar lebih selesa menggunakan darjah. Sebab biasanya pelajar dia suka gunakan darjah ni bila kata pi tu dia jadi pening sikit. So tak apa, boleh gunakan ini, tapi nanti jawapan akhir baru tukar sebagai jawapan dalam radian. Sebab dalam soalan ni pun dia minta jawapan in terms of pi. So jawapan kamu mesti macam ni lah. So itu sajalah untuk ni. Saya rasa dah habis dah tentang trigo equation. So lepas ni kita akan masuk trigo inequalities.